TV KPM. Aku baru menggalas jawatan sebagai Menteri Pendidikan. Bukan senang tugas aku. Aku perlu mencari apakah asasnya kepada dasar-dasar pendidikan negara supaya aku boleh merangka apa yang perlu aku lakukan untuk memantapkan lagi pendidikan negara. Tapi bagaimana ya untuk saya tahu dengan lebih lanjut? Assalamualaikum Datuk. Ya Azhar. Nampak unsing no Datuk ni. Unsing Azhar. Kenapa tu Datuk? Kamu tahulah, saya dilantik jadi Menteri Pendidikan dalam keadaan negara kita sekarang ni sangat mencabar Azhar. Betul Datuk. Saya kena betul-betul faham apa itu asas kepada dasar pendidikan negara. Baik Datuk, saya rasa tu apa kata kalau Datuk nak faham tentang asas, kita balik ke zaman silam kita. Kita tengok bagaimana asas pembelajaran ataupun pendidikan pada waktu tu sehinggalah membentuk sampai ke hari ini tu. Ya Zahar, dulu waktu saya sekolah, saya juga belajar tentang masa yang lepas tu. Apa yang cuba kamu sampaikan kepada saya ni? Ini saya ada satu benda istimewa tu. Saya ada gegelung ajaib tu. Jom kita pergi sana tu. Gegelung ajaib ya? Gegelung ajaib ni tu, kita berdiri atas ni, kita lompat tu, akan bawa kita ke zaman silam. Ke zaman silam? Kamu jangan main-main dengan saya Azhar. Ini betul tu. Saya nak bawa Datuk ni untuk kita kenal balik, untuk kita tengok balik asas pendidikan pada waktu itu. Mungkin boleh jadi idea ataupun cambahan idea untuk Datuk. Nak? Jom. Boleh Azhar? Okay, Datuk. Mungkin kita boleh cuba? Okey, jom silakan Datuk. Okey. Saya kira 1, 2, 3 kita lompat tu 1, 2, 3. Tok, kita dah sampai dah Tok. Ini dah tempat yang saya cakap tu Tok. Dan ini tu, ini saya rasa ini semua individu-individu penting dalam pendidikan pada tahun 1957 Tok. Jadi kita di 1957 sekarang? Betul Datuk. So mungkin kita nak Datuk mungkin boleh tanya ataupun nak tanya, nak dapatkan kita kata pengesahan asas pendidikan pada tahun ini tu, 1957 ni. Kita ada LJ Barnes, kita ada Tun Abdul Razak Hussein, kita ada Dr. William Fern, EEC Tracing pun ada, dan juga E.W. Woodhead tu. Saya ada membaca dalam maklumat-maklumat yang ada di pejabat kementerian. Ya, nama-nama ni merupakan nama-nama yang sangat besar dalam pendidikan di negara kita. LJ Barnes contohnya memang telah memulakan laporan Barnes dan menjadi asas kepada sistem persekolahan yang sedia ada. Adakah ini orang-orang Betul. Mungkin Datuk nak tanya sendiri, kita boleh dengar sendiri tentang laporan LJ Barnes tu juga. Jadi ini adalah orang-orang yang sebenar tu? Betul. LJ Barnes, EEC Turaisingam, ahli pelajaran. Betul Datuk. Tun Abdul Razak Hussein, Menteri Pelajaran pun ada Datuk. Apa kata tu kalau kita dengar dengan LJ Barnes dulu? boleh? Okey. Baik, LJ Barnes, boleh ceritakan kepada saya tentang laporan Barnes yang dihantar kepada EEC Turaisingam yang membentuk Ordinan Pelajaran 1952. Saya, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu, saya menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Antara kandungan laporan saya ialah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kan Tok saya dah cakap Tok, betul orangnya tu. Maksudnya ketika ni dicadangkan bahasa Inggeris
merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang ada. Betul tu. Tapi ada berapa banyak sekolah ketika tu? Kita ada masyarakat Melayu, kita ada masyarakat Cina, kita ada masyarakat India dan lain-lain. Yep. Saya ada terbaca satu laporan yang lain yang dihantar selepas laporan Barnes. Kalau tak silap saya ada 2 nama dekat situ. Dr. Wu Te Yao dan William P. Fern, kalau saya tak silap. Tapi dalam laporan tu dia tulis laporan Fern Wu. Jadi siapa Fern Wu ni? Mungkin kita boleh minta penjelasan Dr. William. Dr. William mungkin boleh perjelaskan Dr. William P. Fern. Ya, boleh. Di bawah Ordinans 1951, laporan dari saya dan Dr. Wu Te Yao diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes dan mengkaji pendidikan Cina. Dia juga mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu dan juga termasuklah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan dan pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Ada juga dicadangkan bahawa sekolah vernacular iaitu sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Melayu dibenarkan beroperasi dan menggunakan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa kebangsaan juga diadakan. Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan, sekolah Inggeris dikekalkan. Sekolah-sekolah vokasional telah dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara Persekutuan Tanah Melayu Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Dr. William. Saya nampak Datuk, apa yang berlaku pada zaman kita ni Datuk sebenarnya bermula ataupun diasaskan oleh pada zaman mereka lagi tu. Macam ada perkaitannya sebab tadi ada menyebut sekolah kebangsaan Cina, ada sebut sekolah kebangsaan India. Yep. Dan Sekolah tapi ada Inggeris. satu perkara waktu saya bersekolah dulu Azhar. Ya, Tok. Saya memang tak tahu bahawa laporan Fern Wu tu adalah dibuat oleh 2 orang. Saya sangka Fern Wu tu nama seorang. Baru hari ini saya tahu rupa-rupanya ada 2, Dr. William P. Fern dan seorang lagi Dr. Wu Te Yao. So gabungan tu Datuk. Jadi laporan Fern Wu. Betul Datuk? Baru Tok, saya faham. sebelum kita teruskan Tok, saya ingat saya nak pergi ambil air dulu untuk Datuk. Saya nampak Datuk pun dahaga Tok. Kita berhenti rehat seketika Tok. Boleh? Kita jumpa kejap lagi. Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik Datuk, Alhamdulillah, rasa lega Datuk. So saya rasa banyak lagi kita nak bincangkan Datuk demi institusi pendidikan negara kita Datuk. Tadi kita dah dengar daripada LJ Barnes dan juga Dr. William P. Fern. Pada hemat Datuk, apa yang Datuk, adakah ia mencambah idea untuk menambah baik institusi pendidikan kita Datuk? Apa yang saya nampak ketika itu sekolah diasing-asingkan. Maksudnya kita ada pendidikan Inggeris, menggunakan bahasa Inggeris, Yep. seperti yang dicadangkan oleh LJ Barnes. Yep. So, LJ Barnes mencadangkan sekolah aliran Inggeris dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar dan laporan yang mengatasi kepada laporan Barnes tadi adalah laporan Fern Wu yang dibuat oleh 2 orang, iaitu Dr. W. P. Fern Yep. dan Dr. Wu Te Yao. Ya.
Jadi mereka juga mencadangkan untuk sekolah dengan aliran mereka sendiri, iaitu sekolah aliran Cina, aliran India, dengan menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai pengantar. Kalau kita tengok, yalah, hari ini kita pun ada. Kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, tapi nampak berbeza sikit dekat situ sebab hari ini dia dah bertukar kepada jenis kebangsaan dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai pengantar. Tapi ya, saya berminat untuk tahu lebih lanjut lagi sebab yang saya tengok dalam fail yang ada hari ini di pejabat saya. Jadi untuk kita boleh tahu lebih lanjut lagi. Boleh Tok. Saya rasa tadi Datuk ada mention, ada sebut yang mana LJ Barnes menghantar laporannya kepada EEC Turai Singgam. Ya. Betul Tok? Ya, ya. Mungkin sebagai ahli pelajaran kita dah jumpa dengan EEC Turai Singgam. Mungkin Tuan EEC Turai Singgam boleh ceritakan berkenaan dengan sistem pendidikan ataupun berkenaan dengan laporan itu sendiri. Silakan. Baik, pada tahun 1992, saya telah membuat satu rumusan daripada laporan Barnes dan Fenlu. Jadi kita pun membuat ordinan pelajaran 1992 yang tujuan dia adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid dari pelbagai bangsa disatukan di dalam satu sistem berorientasikan Tanah Melayu. Antara syarat yang kita letakkan di bawah ordinan tersebut adalah Tanah Melayu ada dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan satu lagi sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya ada lebih 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Sekolah menengah pula menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Baik. Itu saja. Terima kasih Tuan EEC Turai Singgam. Itu apa yang berdasarkan laporan daripada Fenwu dan juga LJ Barnes lah Datuk. Yang ini bunyi dia masuk akal sikit. Agak menghampiri sistem yang kita amalkan hari ini. Yep. Kita ada dua jenis sekolah kebangsaan untuk rendah. Kita ada sekolah kebangsaan dan kita ada sekolah jenis kebangsaan tetapi bahasa pengantar menggunakan bahasa kebangsaan. Tapi dia ada sebut tentang sekolah menengah tadi. Yep. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris. Kalau saya tak silap, EEC Turai Singgam ni merupakan ahli pelajaran dalam sistem ahli yang diperkenalkan cadangan oleh Datuk On. Oleh Datuk On. Kalau tak silap saya ada melihat episod ni dalam Didik TV ketika tu. Datuk On mencadangkan tentang sistem ahli ni. Dan EEC Turai Singgam ni sebagai ahli pelajaran dalam tu. Dan mencadangkan apa nama tadi EEC Turai Singgam, ordinan apa? Ini ordinan yang telah pun ordinan yang dia sebut tadi, ordinan 1952. Macam mana nama dia? Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952. Betul. Dan ini sebenarnya Datuk, kalau kita tengok dia berbeza dengan apa yang disebut oleh Dr. William Piffen tadi. Kan Datuk, kalau ikut sekolah jenis aliran menggunakan kata pengantar ataupun bahasa pengantarnya adalah bahasa ibunda mereka. Betul. Tetapi EEC Turai Singgam telah pun menggariskan ordinan yang mana sekolah jenis aliran ini menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Ya. Tanpa mengetepikan bahasa ibunda masing-masing tadi. Masih boleh lagi dijadikan bahasa ketiga sekiranya ada lebih 15 pelajar yang mahu belajar bahasa tersebut. Itu yang saya kata tadi. Kelihatan macam agak sama dengan apa yang kita praktiskan hari ini. Tapi kalau kita tengok yang kita cerita ni tadi semua hanya di Semenanjung sahaja. Betul, Datuk. Sedangkan kita faham kita hari ini dalam negara Malaysia, Persekutuan Malaysia ni kita ada Sabah dan Sarawak. Ada satu nama kalau saya tak silap, nama dia Wood macam tu. Datuk? Ya, Woodhead. Dia buat tentang Sabah dan Sarawak kalau saya tak silap. Kebetulan Datuk memang
memang Tuan EW Woodhead pun ada dengan kita tu. Mungkin kita boleh dengar terus tu. Mungkin boleh bagaimana kongsikan perkembangan sikit di Sabah dan Sarawak. Sebab yelah Azhar, kalau kita tengok keadaan di Semenanjung dengan keadaan di Sabah dan Sarawak agak berbeza bentuk muka bumi. Kalau kita nak kata hari ini dengan capaian internet, mungkin bentuk muka bumi di Sabah dan Sarawak menyukarkan capaian pembinaan sekolah dan sebagainya. Saya perlu maklumat yang lebih dekat sini supaya saya boleh pastikan pendidikan kita sama rata dicapai ke seluruh negara. Baik, boleh Datuk. Saya akan bantu Datuk. Okey. Baik, mungkin Tuan EW Woodhead boleh perjelaskan kepada Datuk YB kita. Pada tahun 1995, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Tujuan, bentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Antara cadangan yang pertama, wujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa pengantar. Yang kedua, seragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Dan yang ketiga, kenalkan buku teks, berlatar belakangkan unsur tempatan. Akhir sekali, pastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Manakala pendidikan kebangsaan di Sabah, pindaan yang pertama ialah tingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Pindaan yang kedua, pastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan seterusnya, tetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Matlamat ini untuk menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan peringkat rendah dan menengah, serta melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Baik, terima kasih Tuan EW Woodhead. Ini saya nampak ada bagus juga Datuk dengan menyeragamkan. Maksudnya sekolah Inggeris menekankan bahasa kebangsaan, manakala sekolah kebangsaan menekankan bahasa Inggeris, Datuk. Saya nampak rentetan daripada cadangan EW Woodhead itu tadi bawa ke masa kita ya Azhar, iaitu kalau kita tengok adanya peperiksaan di sekolah menengah. Kalau di zaman kita kita ada SPM, peperiksaan yang seragam untuk sekolah menengah. Dan kalau dulu kita ada UPSR, peperiksaan yang seragam untuk sekolah rendah, tapi hari ini kita dah gantikan dengan sistem yang lebih baik, lebih menyeluruh dan mencapai semua pelajar-pelajar kita di sekolah. Ya, Tok. Tetapi dengan apa yang dikongsikan oleh Woodhead tadi, saya faham. Saya barulah faham kenapa sistem itu begitu. Agak menarik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam laporan oleh Woodhead tadi, menunjukkan bahawa betapa Sabah dan Sarawak menjadi asas kepada integrasi antara kaum yang kita terapkan di sekolah. Dan hari ini kita di sekolah juga menekankan integrasi kaum itu supaya tidak ada perbezaan, supaya semua orang boleh bertutur dengan bahasa yang sama dan boleh berkomunikasi dengan baik di antara satu sama lain. Baik, secara tidak langsung Datuk, dengan apa yang Datuk huraikan, saya dapat faham sebenarnya secara tidak langsung apa yang berlaku dengan ordinan ataupun laporan yang diberikan sebentar tadi ini secara langsung boleh memberikan ataupun memupuk rasa kasih dan sayang ataupun saling kenalan antara satu dengan yang lain. Kalau kita maklum di negeri Sabah dan Sarawak terdapat banyak jenis kaum, kepelbagaian kaum itu di sana. So ini secara tidak langsung boleh memberikan kita kata perkenalan ataupun memupuk rasa muhibbah lah antara sesama rakyat Sarawak dan Sabah, Datuk. Masuk akal Azhar. Kepelbagaian etnik dan kaum di Sabah dan Sarawak itu menyebabkan laporan Woodhead menjadi kita punya penanda aras untuk integrasi kaum yang kita praktiskan di dalam pendidikan di negara kita. Walau bagaimanapun akhirnya saya dapati yang menjadi asas kepada semua yang kita lakukan di dalam kementerian hari ini untuk memastikan pendidikan mencapai satu standard yang membanggakan, mencapai tahap yang sepatutnya adalah berpunca daripada penyata Razak. Jadi saya rasa saya ada dengar Azhar menyebut Tun Razak tadi. Ya, betul. Jadi saya sangat berminat nak dengar daripada Tun Razak. Baik, boleh mungkin kita persilakan Yang Berhormat Tuan Abdul Razak
selaku Menteri Pelajaran pada ketika ini Datuk, di tahun ini. Mungkin Tun Abdul Razak boleh kongsikan? Baik, terima kasih. Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengurusikan oleh saya sendiri dan semasa itu secara rasminya saya sebagai Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Kami ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatan Kuasa telah mencadangkan satu sistem pelajaran yang baharu dan semasa itu Pengata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 telah mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dengan melalui 3 perkara. Yang pertama adalah sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Yang kedua adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketiga adalah kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Pengata Jawatan Kuasa ada juga mencadangkan sekolah umum menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Baik, terima kasih Yang Berhormat Tun Abdul Razak selaku Menteri Pelajaran kerana sudi berkongsi. Betul. Macam mana Datuk? Pada hemat Datuk? Saya rasa ialah asas kepada jawatan yang saya sandang hari ini adalah daripada Tun Razak tadi dan saya rasa maklumat yang saya perolehi cukup. Saya rasa saya dah tahu apa yang saya nak buat untuk memantapkan pelajaran pada zaman kita. Baik Datuk, saya dengar Datuk sebut Datuk dah dapat semua maklumat yang Datuk nak. Sekarang ni Tok, apa kata jom kita balik ke tempat asal kita Datuk? Betul Razak? Okey. Saya setuju. Kita balik ke zaman kita. Jom. Baik. 1, 2, 3. Kita dah kembali Tok. Taklah nampak hitam putih lagi Tok. Itulah tadi macam filem lama Azhar. Betul Tok. Okey Tok, alhamdulillah kita dah dapat semua maklumat tapi kita nak berhenti rehat seketika Tok. Baik. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani, Jurulatih Utama Kebangsaan Sejarah Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Itu dia cikgu. Tadi kita dah mengantau jauh cikgu. Bila dah mengantau jauh, kalau mengikut protokol kesihatan kena jaga kebersihan, kita nak kena sanitasi tangan. Betul. Silakan cikgu. Baik. Itu kalau anda pergi mana-mana pastikan ada gel pembasmi kuman bersama dengan anda. Kalau di rumah boleh gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama untuk pastikan kebersihan kita terjaga. Dan kita ada rakan-rakan saya ataupun murid-murid daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan yang juga bersama-sama dengan kita yang cukup luar biasa memainkan peranan mereka sebentar tadi cikgu. Betul. Tapi kita tak nak lengahkan masa. Kita dah dapat segala input dan juga maklumat daripada mereka sebentar tadi. Mungkin kita nak dengar daripada cikgu pula untuk mengharmonikan ordinan dan juga laporan-laporan tadi cikgu. Baik. Jadi kita hari ini kita tengah menceritakan tentang dasar pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan. Jadi untuk kita tahu, kita mesti tahu dia punya asal usul dia lah. Baik. So kalau kita tengok pada slide yang telah saya sediakan, kita undur balik apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi. Baik. Yep. Sistem pendidikan kebangsaan ya, kalau kita tengok asalnya pentadbiran British, sistem sekolahan berkembang mengikut kaum. Ini yang mereka lakukan ketika itu
Sabah dan Sarawak dan Sabah, sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina dan ada Mubalik Kristian. Sistem persekolahan gunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan. Berpecah-pecah. Berpecah-pecah. Okey, sistem ini menghalang usaha untuk menyatu padukan rakyat. Disebabkan benda ni dah berjalan sekian lama, Azhar, sekian lama. Okey. Jadi hasil daripada situlah maka keluarlah ini dia punya susunan kronologinya, bermula dengan laporan Barnes pada 1951, kemudian Fen Wu juga tadi yang kita kata ada dua orang, Dr. William P. Fen dan Dr. Wu Te Yao yang membuat laporan Fen Wu. Kemudian kita dah hasil daripada laporan Barnes dan laporan Fen Wu, EEC Turaisingam sebagai ahli pelajaran dalam sistem ahli yang berkuat kuasa ketika itu telah melancarkan Ordinan Pelajaran 1952. Ditambah baik pada tahun 1955 dengan laporan Woodhead di Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya selepas pilihan raya 1955, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu yang pertama memegang portfolio iaitu Tun Abdul Razak Hussein telah mengeluarkan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau kita kenali sebagai Penyata Razak. Dan kalau kita tengok Penyata Razak ini adalah sebab daripada laporan-laporan sebelumnya, Datuk, dan ini sebenarnya peranan yang sangat penting. Betul. Daripada Barnes, LJ Barnes, Fen Wu, daripada EEC Turaisingam sendiri dan juga Woodhead sendiri. Betul. Untuk membentuk Penyata Jawatan Kuasa ni, Cikgu. Betul. Okey. Jadi kita cuba balik. Mungkin tadi murid-murid dekat rumah tak perasan apa yang kawan-kawan kita kongsikan, bercakap ialah sedang memainkan watak, gambar hitam putih, TV hitam putih ni dia tak berapa bunyi, tak berapa nak jelas kan. Okey, jadi kita cuba imbas kembali, kita tengok Okey, laporan Barnes 1951 laporan Barnes 1951 merupakan Jawatankuasa Pelajaran Melayu dipengerusikan oleh individu yang nama dia LJ Barnes. Tu ada gambar dia dekat situ, handsome orang Okey, tekankan kepentingan sekolah rendah, bina satu rupa bangsa, yang anggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal, dan yang paling penting, kekal dan tumpuan taat setia. Bukan sekadar tempat tinggal saja. Bukan sekadar tempat tinggal. Taat setia. Ini yang paling penting. Antara kandungan dia, sekolah rendah gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, dan sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa dijadikan agenda penyatu paduan di dalam laporan Barnes. Okey, kita tengok apa pula kata laporan Fen Wu. Okey, dalam laporan Fen Wu dia kata apa? Diterbitkan berikutan bantahan masyarakat Cina terhadap laporan Barnes, sebab ialah laporan Barnes tadi hanya laporan tentang orang Melayu. Okey. Kemudian dipencadangkan penambahbaikan jadikan sekolah Cina sebagai institusi memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Kemudian antara kandungan dia, sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina harus berorientasikan tanah Melayu. Jadi kalau kita tengok dua laporan tadi, Barnes dan Fen Wu, kandungan dia agak berbeza. Tapi ada teras yang sama, kebangsaan. Kebangsaan tetapi fokusnya mungkin berbeza. Fokus yang berbeza. Jadi ketika itulah sistem ahli diwujudkan. EEC Turaisingam dilantik sebagai ahli pelajaran. Apa yang EEC Turaisingam buat? Kita tengok. Maka di bawah ahli pelajaran di dalam sistem ahli, kita tengok telah diluluskan satu ordinan, iaitu Ordinan Pelajaran 1952. Okey, apa yang diluluskan? Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fen Wu. Kedua-dua laporan diambil. Diterima. Kita tak tolak. Kita mahu inklusif untuk semua. Okey, kemudian tujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Sekarang waktu tu dah ada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kemudian kita teruskan. Semua murid dari pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Dah, tak payah tadi Inggeris ke, Cina ke, India ke, tak. Kita satu sistem yang sama, tanah Melayu. Okey, kemudian baru kita pergi ke seterusnya. Antara perkara yang termaktub, tanah Melayu, dua jenis sekolah rendah, gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kenapa ada bahasa Inggeris tu? Sebab waktu ni kita belum ada Perdana Menteri, kita ada Pesuruh Jaya Tinggi British. Okay, bahasa Cina dan bahasa Tamil, bahasa ketiga, sekiranya ada 15 orang murid dalam kumpulan yang sama, sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya,
Ordinans ini, undang-undang pertama berkaitan pembentukan satu sistem persekolahan rendah, berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Nampak? Dia merupakan undang-undang yang pertama berkaitan dengan pendidikan untuk negara kita, Azhar. Baik. Ini kita kata sebagai sumbangan EAC Troy Single. Ya, sebagai ahli pelajaran ketika itu. Jadi, Baik. Ordinans Pelajaran 1952 ni, kalau kita letakkan dia sebagai pemula kepada semua yang ada di dalam dasar pendidikan negara kita hari ini. Baik. Walau bagaimanapun, Ordinans ini masih belum dapat penuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana tetap mendapat tentangan daripada kaum-kaum yang ada. Baik, itu dia. Maksudnya kira masih ada lagi yang perlu diperbaiki lah. Ya. Baik. Tapi kita tak cerita tentang apa yang nak baiki itu sebab Betul. benda tu dah ada. Kita Betul. belajar sejarah, benda dah Betul. berlaku. Tapi saya nak tanya dengan murid-murid yang ada. Baik, cikgu. Mari kita cuba tanya dekat dia. Boleh, siapakah Tadi cikgu? kita dah buat dekat awal, kita dah buat penerangan kat sini. Baik, soalan saya. Apakah kandungan Ordinans Pelajaran 1952? Murid-murid di atas talian. Siapa nak cuba jawab? Baik. Ini baru je tadi cikgu. Baru je. Kita dah ulang 2 kali ni. Kita dah ulang 2 kali. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey. Ya. Silakan. E.W. Woodhead atau nama sebenar? Nazimah. Nazimah. Baik, Okey, silakan teruskan, Nazimah. Nazimah. Saya minta ulang soalan. Apakah kandungan Ordinans Pelajaran 1952, Nazimah? Silakan Nazimah. Kandungan yang terdapat ialah di tanah Melayu ada 2 jenis sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa ketiganya sekiranya ada 15 orang murid kumpulan sama. Baik. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa pengantar. Baik. Ni tanda murid-murid kita tak tidur, Azhar. Baik. Mereka fokus. Mereka fokus. Kita sambung lagi. Baik. Sambung lagi, Azhar. Silakan, cikgu. Okey, kemudian kita ada laporan Woodhead. Okey, Woodhead juga memberikan laporannya berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Dari tadi semua dekat tanah Melayu. Ya. Sekarang Sabah dan Sarawak. So, W.Head merupakan ketua pegawai pelajaran dari Britain. Baik. Diundang tinjau perkembangan pendidikan. Dan dicadangkan oleh Woodhead, perkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, titik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, wujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Dan di bawah laporan Woodhead 1995, telah membentuk pendidikan kebangsaan di Sarawak dan pendidikan kebangsaan di Sabah. Dia cuma fokus di Sabah dan Sarawak ketika itu. Baik. Dan mungkin ketika itu tidak ada cadangan untuk membentuk Malaysia, untuk Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Persekutuan Malaysia bergabung dengan Tanah Melayu. Ya. Baik. Soalan yang keseterusnya. Baik. Sekali lagi kita tanya dengan murid-murid di atas talian. Apakah cadangan laporan Woodhead di Sabah dan Sarawak pada tahun 1955? Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya, Sir. Ya. Saya. Baik, LJ silakan. Barnes. LJ Teruskan. Barnes. Terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebahasaan di Sarawak. Antaranya ialah cadangan pertama, wujudkan sekolah menengah berbilang kaum menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Baik. Yang kedua, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Yang ketiga, mengenalkan buku teks berlatar belakangkan unsur tempatan. Dan cadangan yang terakhir, pastikan pendidikan CV diajar secara formal di sekolah. Laporan Woodhead 1955 di Sabah pula telah diterima dengan beberapa pindaan. Pindaan yang pertama, tingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Yang kedua, pastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan pindaan yang terakhir, tetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Baik. Mungkin sebelum tu LJ Barnes mungkin boleh perkenalkan nama sendiri. LJ Barnes, nama sebenar? Nama saya Anu Naura, boleh panggil saya Nur. Anu Naura. Anu Naura. Baik, terima kasih Anu Naura. Okey, adakah jawapan Anu Naura betul, cikgu? Sebab Anu Naura memegang watak LJ Barnes. Ya, Bukan tapi Woodhead. dia boleh menjawab tentang Woodhead. Betul. Kalau kita tengok apa yang ada dekat skrin, sama dengan apa yang Anor jawab tadi. Dia ada wujudkan sekolah menengah berbilang kaum, seragamkan sukatan pelajaran, kenalkan buku teks berlatar belakangkan unsur tempatan dan penggunaan bahasa dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apa yang lebih menarik pada saya adalah yang ini.
Baik, Ini adalah yang kedua terbesar selepas Ordinan Pelajaran 1952, iaitu Menteri Pelajaran kita yang pertama, iaitu Baik. Tun Abdul Razak Hussein. Jadi penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Okey, apa yang dicadangkan di situ? Jawatankuasa dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein, Menteri Pelajaran yang ditubuhkan untuk kaji semula. Baik. Kaji semula Okey, jadi Jawatankuasa ini cadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baru. Baik. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 kemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, iaitu sistem persekolahan. Sistem persekolahan sama kanak-kanak untuk semua bangsa yang ada di tanah Melayu, dan hari ini kita boleh sebut Malaysia lah. Baik. Seluruh Malaysia semua sama. Kemudian bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah ini tadi untuk dipertuturkan. Baik. Sebagai bahasa pengantar. Ya. Dan seterusnya, kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Bila saya tengok cikgu, untuk yang ketiga ni kita nampak unsur-unsur untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi antara kaum, cikgu. Betul, betul. Dan ini satu tindakan sebenarnya kita kata tindakan yang permulaan yang sebenarnya sangat-sangat baik, cikgu. Betul, betul. Baik, cikgu. Sebab diskriminasi ni kita memang tak nak di sekolah. Kita Baik. mahu hak kesamarataan untuk semua. Ya. Hingga ke hari ini pun di sekolah kita masih lagi mengekalkan hak kesamarataan untuk semua. Tidak ada diskriminasi akan berlaku. Baik, cikgu. Baik, ini untuk penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 ya, Azhar. Baik. Kita nak teruskan dengan soalan? Boleh, cikgu. Boleh Kita bagi satu soalan lagi untuk murid-murid di atas talian. Ya. Baik, sejauh manakah penyata Razak mampu mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan? Tadi dia boleh baca dekat slide, dia boleh baca dekat buku. Sekarang kita minta dia berfikir. Siapa nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Silakan. Baik, Tun Abdul Razak Hussein Tun sendiri, Abdul Razak cikgu. Hussein sendiri nak jawab ni. Baik, teruskan. Tun Mungkin Abdul Razak Hussein. boleh perkenalkan nama sebenar sebelum menjawab terlebih dahulu. Nama saya Iris Arisa, boleh panggil saya Iris. Baik, Iris. Teruskan. Saya rasa sehingga kini juga penyata Razak masih mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Mengapa? Kita berbalik semula pada penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau sekarang lebih dikenali sebagai penyata Razak. Di situ, penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dengan melalui beberapa perkara, dan di antaranya adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kita lihat sekarang, bahasa kebangsaan masih digunakan sehingga kini sebagai bahasa pengantar utama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iris Arisa. Jawapan yang sangat meyakinkan, cikgu. Intonasi dia sangat yakin. Baik, apa pandangan cikgu? Pandangan saya mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Betul. Kalau kita tengok hari ini, memang segala-galanya adalah berbagai kaum macam yang saya katakan tadi. Tidak ada diskriminasi baik kepada murid maupun kepada guru atau mana-mana warga sekolah. Baik. Main bola di sekolah. Tidak ada bola untuk satu bangsa saja ataupun satu kelas saja, tak. Semua orang boleh main bola. Belajar sejarah di sekolah, semua orang belajar sejarah. Baik. Belajar sains, semua orang belajar sains. Kalau cikgu tu adalah cikgu sains sekolah tu, semua orang akan belajar sains dengan cikgu tu. Kita tak asingkan cikgu A ajar kumpulan pelajar ni je, cikgu B ajar kumpulan pelajar ni je. Cikgu A ni dia bagus. Ambil kumpulan pelajar ni je belajar, yang dia tidak. Baik. Kita tidak buat begini dalam Dan sistem pendidikan hari ini. saya perasan, cikgu, bila saya dengar tadi daripada Iris ada menggunakan kata kunci yang cikgu ada sebut tadi adalah integrasi kaum. Betul? Itu kata kunci yang saya dengar yang diulang kembali oleh Iris. Baik, cikgu, kita dapat dengar bagaimana ke-5 laporan dan akhirnya daripada laporan 4 laporan itu terbentuk ataupun adanya penyata Razak ataupun penyata kita kata tadi penyata Razak lah kan, tahun 1996. Dan kita nak berhenti rehat seketika, cikgu, untuk sebelum kita teruskan lagi kita punya pembelajaran kita dan juga pengajaran kita untuk hari ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani serta rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan serta anda yang berada di rumah pada ketika ini. Baik, Cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan kelima-lima laporan penting dalam membentuk institusi pendidikan yang luar biasa ni, Cikgu. Mungkin kita kata kita nak ulang kaji semula untuk kelima-lima ni, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ulang kaji sama-sama, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok ingat dia bermula dengan laporan oleh LJ Barnes. Yap. 1951. Betul. Kemudian daripada laporan LJ Barnes terbitnya bantahan. Kemudian bantahan ini menyebabkan terbitnya laporan yang kedua. Baik, saya nak cuba teka, Cikgu. Laporan Fenwu, Cikgu. Ya, untuk yang kedua. laporan Fenwu. Baik. Jangan tersilap, Fenwu adalah dua orang. Dr. W. William P. Fern dan Dr. Wu Te Yao. Jadi dua orang ni barulah jadi nama dia laporan Fenwu. Okey. Kemudian disebabkan oleh dua laporan, yang satu tadi wujud, kemudian wujud laporan kedua membantah laporan yang pertama, maka ahli pelajaran yang merupakan kabinet yang pertama Tanah Melayu ketika itu, iaitu EEC Turaisingam yang merupakan ahli pelajaran dalam sistem ahli ketika itu, telah pun melancarkan Ordinan Pelajaran 1952 dengan kesimpulan yang diambil daripada laporan Barnes dan Fenwu, dia pun membentuk Ordinan Pelajaran 1952. Pada masa yang sama di Sarawak dan Sabah, E.W. Woodhead telah membuat laporan untuk pelajaran di sana, di Sarawak dan Sabah. Jadi mula mencadangkan bahawa sekolah dengan satu aliran menggunakan satu bahasa pengantar, menggunakan kurikulum yang seragam, dan tidak ada diskriminasi. Semua orang, semua kaum, semua etnik boleh menikmati pelajaran dalam sistem dan kurikulum yang sama. Baik, itu aku kata apa, sumbangan daripada E.W. Woodhead. Cikgu, tidak tercicir. Kalau kita tengok sebelum daripada E.W. Woodhead semua memfokuskan kepada Semenanjung. Ya, dan masing-masing dan hanya berfokus kepada Semenanjung, dan di Sabah dan Sarawak tidak ada maklumat yang jelas. Baik, dan ini kita kata sumbangan daripada E.W. Woodhead menyusun ataupun menggubal satu ordinan ataupun laporan. Bagi memperkukuhkan institusi pendidikan di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan akhir sekali, Cikgu, dalam semua-semua ni berlaku, maka menjelanglah pilihan raya 1955 dan kabinet yang pertama betul-betul solid terbentuk untuk Tanah Melayu. Maka munculnya Tun Abdul Razak sebagai Menteri Pelajaran yang pertama Persekutuan. Jadi Tun Abdul Razak terus mengambil kira daripada laporan Barnes, Fenwu, dan masukkan Ordinan Pelajaran 1952 daripada EEC Turaisingam dan diletakkan sekali membentuk terada Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ataupun kita kenali sebagai Penyata Razak. Dan Penyata Razak ini sebenarnya paling hampir dengan sistem pendidikan yang kita jalankan hari ini di negara kita. Ada sekolah rendah, ada sekolah jenis kebangsaan, ada sekolah kebangsaan, tetapi bahasa pengantarnya adalah sama, menggunakan bahasa kebangsaan. Kita ada sekolah menengah juga menggunakan bahasa pengantar, bahasa kebangsaan. Bukankah sama macam kita hari ini? Sama, Cikgu. Lebih kurang hampir sama, tapi hari ini kita dah mantapkan lagi kerana ada beberapa laporan dan penyata selepas daripada Penyata Razak 1956 ni, ada beberapa lagi yang kalau nak tahu
kita bertemu dekat episod-episod yang akan datang, kita boleh membincangkan benda-benda ni. Betul. Dan mungkin kalau kita tengok perbezaan seiring dengan pembangunan teknologi ataupun modernnya teknologi pada hari ini, kalau dulu mungkin dari sudut institusi pendidikan hanya memfokuskan kepada dalam kelas, dan ketika hari ini kalau kita tengok mungkin hikmah daripada pandemik COVID-19 ini juga sebenarnya adanya berlaku satu lonjakan yang luar biasa juga dengan adanya Didik TV KPM. Betul. Serta saya sendiri cikgu di sini. Betul. Itu memang kita tak nafikan. Kalau kita tengok itu kita kata perubahan seiring dengan kecanggihan teknologi lah cikgu ya. Itu yang saya kata tadi. Saya nak je bagi tahu dengan Tun Razak tadi bahawa di zaman kita kita dah tak sekolah dekat dalam kelas lagi dah. Kan tengok macam tahun ni kita hanya ber-PDPR di rumah. Tetapi semuanya berjalan seperti biasa. Termasuk aktiviti co-curriculum. Pelajar masih boleh berkawat kaki. Ya betul cikgu. Dan yang paling penting cikgu, sebenarnya dengan asbab sumbangan individu-individu penting ini terdahulu sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada institusi pendidikan kita hari ini, sehingga kita mampu untuk menambah, atau bukan kita menambah baik, tetapi memperbaiki lebih kurang lah kan. Kita kata dengan apa yang ada tu mungkin ditambah baik supaya menjadi lebih baik. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan dalam menengah atas di TV KPM kita pada hari ini, dan mata pelajaran sejarah ini dengan topik kita sistem pendidikan kebangsaan secara tidak langsung membuka mata kita bagaimana jerih payah mereka yang terdahulu dalam nak memastikan institusi ini terus terjamin dan terjaga untuk anak bangsa. Dan mungkin cikgu ada rumusan terhadap pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Betul Azhar. Kalau kita tengok secara kurikulumnya, kita tengok kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini. Kita tengok perkara yang pertama, penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang kita amalkan hari ini. Yang kedua, melalui sistem ini sukatan pelajaran dan peperiksaan seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya, kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Dan ini kalau hari ini di dalam kurikulum semasa kita panggil dia sebagai membentuk profil murid. Kita mahukan murid yang mempunyai patriotik, berpengetahuan, mempunyai daya fikir yang baik, akhirnya menjadi anggota masyarakat Malaysia yang baik dan menjanjikan masa depan Malaysia yang lebih cerah di masa akan datang. InsyaAllah. Mungkin ada rakan-rakan ataupun murid di rumah yang sedang menonton pada ketika ini tertanya-tanya cikgu, bagaimana nak mendapatkan bahan-bahan yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Mungkin ada portalnya ataupun lamannya, bagaimana cikgu? Betul. Okey. Untuk pelajar, untuk murid-murid pada hari ini, kalau kita tengok mereka dah biasa dengan portal Delima. Boleh dah biasa dengan portal Delima, so boleh terus kepada Sumberku. So di Sumberku tu, okey, murid-murid boleh tengok seperti mana laman web yang tertera di bawah, boleh terus ke situ dan memilih. Jangan lupa ambil terus subjek sejarah dan terus kepada tajuk kita hari ini. Bahan, latihan dan notanya ada di situ Azhar. Baik, itu dia. Dan yang paling penting cikgu, saya sangat tertarik dengan satu kata pujangga. Kalau kita nak melihat pemimpin di masa akan datang, maka lihatlah pemuda dan pemudinya pada hari ini. Maka nak memberitahu bahawa pentingnya pendidikan dalam nak membentuk jati diri seorang manusia. Dan insyaAllah kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani, Jurulatih Utama Kebangsaan Sejarah Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan, kerana sudi bersama kita pada hari ini cikgu. Dan juga tidak saya lupakan rakan-rakan saya daripada sekolah yang sama, Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan, yang memainkan peranan watak yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak. Moga terus sukses, terus maju jaya, serta anda yang berada di rumah jangan lupa temu janji kita setiap hari. Kita akan ada Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi untuk menengah atas. Sampai berjumpa di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
KPM